Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua kami kemari. Andai berpendengar kami, menusuk ke hati, simpanlah buat rujukan kendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari Kepulauan 4 akan mempersembahkan dan membentangkan tentang kepentingan kedaulatan institusi beraja. Saya, Nurul Izzah binti Razali, terlebih dahulu memulakan pembentangan. Saya yakin semua pasti tahu tentang institusi beraja dan pada hari ini saya dan rakan-rakan perjuangan akan mengulas tentang 4 kepentingan institusi beraja. Yang pertama, menjaga kesatuan nasional. Yang kedua, memelihara kedaulatan negara. Yang ketiga, lambang sejarah dan warisan. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan kuasa. Kepentingan yang pertama ialah menjaga kesatuan nasional. Apa yang dimaksudkan dengan kesatuan nasional ini? Kesatuan nasional ialah konsep yang mengacu pada persatuan dan kesatuan suatu negara atau bangsa. Raja dan sultan ini memupuk paduan dalam kalangan rakyat yang berbelah bangsa dan agama. Seperti yang kita tahu, negara kita mempunyai pelbagai bangsa, agama, etnik dan kaum. Sebagai contoh, bangsa Melayu, Cina dan India. Baru-baru ini, Yang di-Pertuan Agong mencemarduli ke Sabah menikmati keindahan pelbagai budaya dan kaum di sana. Hal ini termasuk dalam konteks kesatuan nasional ini menekankan pentingnya persatuan di antara semua warganya tanpa memandang perbezaan. Raja dan Sultan ini memberi galakan dan berperanan penting bagi menjaga kesatuan nasional ini. Dengan kesatuan nasional ini terjaga, maka sejarah 13 Mei iaitu pertumpahan darah yang mengibatkan banyak insan yang tercedera tidak lagi berulang. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada Adib untuk pembentangan seterusnya. Terima kasih Izzah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kepentingan kedaulatan institusi Raja Malaysia. Salah satunya adalah untuk melambangkan sejarah dan warisan. Institusi diraja di Malaysia ini mempunyai sejarah yang kaya dan ada merangkumi warisan budaya dan tradisi. Dengan adanya institusi ini, dia merupakan pengekalan dan dapat meneruskan nilai-nilai tradisional yang ada dalam negara kita ini. Hal ini penting kerana untuk memelihara warisan budaya serta mengukuhkan jati diri dan identiti Malaysia sebagai sebuah negara yang unik. Malaysia ini unik kerana dia memiliki sistem pemerintahan monarki yang berlainan dari negara lain. Seperti sistem demokrasi berparlimen, di mana sistem pemerintahan Malaysia ini di bawah Raja Berperlembagaan, iaitu YDP adalah Ketua Negara Malaysia dan Raja adalah tonggak utama kerajaan. Kenapa kita kena melambangkan sejarah dan warisan yang ada di negara kita ini? Pertama sekali adalah untuk menghormati tradisi dan sejarah. Raja ini merupakan simbol tradisi dan sejarah satu negara dan kerajaan. Dengan adanya institusi raja, ianya dapat kekalkan penerusan budaya yang kaya yang ada di negara kita ini. Seterusnya adalah untuk mewujudkan penerusan kepimpinan. Dengan adanya kepimpinan, dia dapat berperanan sebagai elemen kestabilan dalam sistem politik negara kita. Hal ini untuk elakkan daripada berlaku kekacauan dan ketidakpastian yang akan timbul ketika berlakunya peralihan kuasa. Akhir sekali, melambangkan sejarah warisan ini penting kerana untuk simbol kesatuan nasional. Kerana raja ini dianggap sebagai simbol kesatuan nasional kerana raja dapat kumpulkan macam-macam kelompok kaum dan agama di bawah bendera nasional yang sama, dan ini dapat membantu menjaga kestabilan dan persatuan. Jadi, mendaulatkan institusi raja dari segi melambangkan warisan dan sejarah dapat memberi kesan dan impak yang luas pada kestabilan politik, budaya dan ekonomi suatu negara. Seterusnya saya akan paskan kepada Akmal. Terima kasih Adib. Jadi, saya akan meneruskan kepentingan yang seterusnya, iaitu memelihara kedaulatan negara. Jadi, guys, korang tahu tak apa maksud kedaulatan? Jadi, kedaulatan ni ada maksud dalam beberapa aspek, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Okey, yang pertama iaitu daripada bahasa Inggeris yang bermaksud kedaulatan ialah sovereignty, yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Okey, yang kedua pula daripada bahasa Arab iaitu perkataan kedaulatan berasal daripada perkataan daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Okey, kepentingan memelihara kedaulatan negara ni adalah untuk kita menjaga kemerdekaan, integriti dan juga autonomi suatu negara.
Ini melibatkan perlindungan terhadap ancaman-ancaman dari luar serta menjaga dengan kawalan penuh atas urusan dalam negara. Memelihara kedaulatan negara juga memungkinkan negara untuk mengambil inisiatif ataupun keputusan yang sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai nasionalnya tanpa mencampur tangan daripada pihak asing. Ini adalah menunjukkan unsur penting dalam menjaga identiti, kebudayaan dan kepentingan ekonomi suatu negara. Ada pelbagai cara untuk kita memelihara kedaulatan negara, iaitu yang pertama ialah melalui mempertahankan dan menjaga keamanan negara, termasuk dukungan terhadap Angkatan Tentera Malaysia, polis dan juga angkataannya. Okey, yang kedua iaitu melalui pendidikan dan kesedaran kewarganegaraan. Ini memberikan pendidikan yang baik tentang sejarah, konstitusi dan juga nilai-nilai negara kepada warga negara agar mereka dapat memahami pentingnya kedaulatan. Dan yang terakhir, pendidikan patriotism. Mendidik generasi muda tentang pentingnya cinta tanah air dan kesetiaan kepada negara. Okey, contoh untuk menjadi simbol sesuatu kedaulatan negara ialah kita boleh tengok sendiri, iaitu kita punya institusi Diraja Malaysia, di mana raja-raja ini mewakili negara dan menjadi satu identiti dan integriti untuk negara. Okey, itu saja untuk saya kepentingan yang ini. Jadi saya serahkan kepada Aina untuk membentangkan kepentingan yang seterusnya. Terima kasih atas penyerahan tersebut, Akmal. Seterusnya, saya Nur Aina Safia binti Rosli akan membentangkan kepentingan mendaulatkan institusi diraja di Malaysia yang keempat. Sudah kita dengari berkaitan dengan kesatuan, sejarah, warisan dan kedaulatan. Jadi, saya akan menyentuh berkaitan dengan sistem pemerintahan. Dengan mendaulatkan institusi diraja di Malaysia, kita dapat mengekalkan kecekapan sistem pemerintahan negara ini. Umumnya mengetahui bahawa negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Melalui sistem ini, yang di-Pertuan Agong menjadi struktur pemerintahan yang tertinggi dan mutlak. Adakah anda semua tahu bahawa negara Malaysia mengamalkan sistem pengasingan kuasa dalam pentadbiran? Sistem pengasingan kuasa yang diamalkan ini meliputi badan eksekutif, legislatif dan judisiari. Badan eksekutif merupakan badan yang fokus kepada pentadbiran, manakala legislatif adalah kehakiman, manakala judisiari adalah perundangan. Setiap individu yang menganggotai badan ini akan melalui proses pemilihan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Negara. Malaysia menjalankan sistem pengasingan kuasa ini bertujuan untuk melicinkan sistem pemerintahan negara. Bagaimana sistem ini dijalankan? Melalui sistem ini, badan perundangan yang menggubal undang-undang bukan sahaja akan menggubal undang-undang, malah anggota di dalam badan ini tidak boleh melibatkan diri mereka dalam kuasa pentadbiran badan yang lain. Perundangan yang menggubal undang-undang bukan sahaja akan menggubal undang-undang, tetapi anggota di dalam badan ini tidak boleh melibatkan diri mereka dalam bidang kuasa lain, sama ada kehakiman maupun perundangan. Berdasarkan teori pengasingan kuasa daripada Montesquieu, corak pemerintahan negara perlu diasingkan dengan pengasingan kuasa. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan berlakunya dominasi kuasa bagi pihak tertentu. Seterusnya, sistem pemerintahan negara kita ini ada keunikannya, di mana pemerintahan negara kita ini menggabungkan unsur tradisional dan moden dalam sistem pemerintahan. Contoh unsur tradisional yang masih diamalkan adalah raja menjadi warisan sosiopolitik masyarakat Melayu negara ini. Unsur moden pula adalah negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen yang merupakan model dari Westminster, England. Gabungan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ini menyumbang kepada keseimbangan demokrasi dalam persekitaran sosiopolitik negara ini yang berbilang kaum, bangsa dan agama. Seterusnya adalah kerjasama politik. Kerjasama politik menekankan soal perkongsian kuasa antara kaum berdasarkan prinsip tolak ansur, perundingan dan pengorbanan dalam memastikan suara setiap kaum diwakili. Permuafakatan pelbagai parti politik dalam satu gabungan membolehkan parti politik membentuk kerajaan dan berkongsi kuasa dalam pemerintahan negara. Sejak pilihan raya pada tahun 1955, gabungan parti berasaskan kaum dibentuk atas nama Parti Perikatan. Gabungan ini kemudiannya dikenali sebagai Barisan Nasional. Parti ini memenangi 13 kali pilihan raya umum untuk membentuk kerajaan persekutuan.
Persekutuan. Pada pilihan raya umum ke-14 tahun 2018, Kerjasama Politik telah membolehkan Pakatan Harapan memenangi pilihan raya untuk membentuk Kerajaan Persekutuan. Rumusan yang dapat dibuat daripada pembentangan ini adalah sebagai rakyat Malaysia yang semangat patriotik. Sebagai rakyat Malaysia yang bersemangat patriotik, kita sewajarnya mendaulatkan institusi diraja di Malaysia. Dengan hal tersebut, kesatuan nasional dalam negara ini dapat dicapai dengan mewujudkan keharmonian negara. Selain itu, sejarah dan warisan negara juga akan dipelihara utuh dengan melambangkan identiti negara ini. Kedaulatan negara juga akan dapat dikekalkan dan akhir sekali, negara akan terus membangun apabila kecekapan sistem pemerintah negara kita dapat kita kekalkan. Sekian daripada saya, maka berakhirlah pembentangan ini berkaitan dengan kepentingan mendaulatkan institusi diraja di Malaysia.